Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اكرمنا بمعرفة العلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jelas suara saya dengar? Kalau dengar, mohon bagi ni sikit respon. Dengar? Dengar Ustaz, dengar. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz apa khabar? Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, jadi itulah dah lama kita tak buat kelas. So harapnya lepas ni kita boleh dapat buat kelas terus sampai kita kata insyaAllah. Sekarang pun dah muka surat 122. Kalau ikut buku ni ada dalam 160. So lebih kurang dalam 38 muka surat lagi insyaAllah. So hopefully by the end of this month insyaAllah kita cuba habiskan. Tak pun awal bulan depan insyaAllah. Alright. So jadi pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita yang kita telah tinggal lama. Pada hari ini kita akan buka tajuk baru iaitu Adadul Mansubat wa Amthilatuha. Jadi kat sini kita dah pada yang kelas yang lepas kita dah tengok apakah yang dipanggil sebagai marfu'at. Okay. Jadi kita kena bear in mind lah. Yang perbincangan kita sekarang lebih tertumpu kepada perbincangan isim. Perbincangan fa'al kita dah bincang pada tajuk-tajuk yang sebelum ni. Okey. Fa'al yang berubah kita tahu adalah fa'al mudhari' sahaja. Madhi dengan amar adalah mabni. Dan fa'al mudhari' pun ada yang mabni, tetapi secara umumnya fa'al mudhari' adalah mu'rab fa'il mudhari' kecuali beberapa tempat sahaja yang jadi mabni. Okey. So kita juga dah tengok dalam yang marfu'at kita dah tengok. Kita fokus pada secara asasnya kita fokus pada dua jenis jumlah lah. Yang pertama jumlah fi'liyah. Kat situ kita bincangkan berkaitan dengan fa'il. So yang mana kita tahu fa'il tu satu tempat yang datang selepas daripada fa'il. So, fa'il, lepas fa'il, kena ada fa'il. Itu jelas. Itu jelas. Okay? Kemudian kita ada naibul fa'il. Dan kita telah bincang. Lepas kita habis bincang jumlah fi'liyah, kita berpindah pula kepada jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah secara asasnya terdiri daripada dua perkara sahaja. Iaitu mubtada' dan juga khabar. Kita dah tengok dah mubtada' tu apa, berapa pecahan pada mubtada' dan juga kita dah tengok khabar tu apa pula.
dan berapa pecahan untuk khabar. Okey, bila kita dah tengok benda tu dan kita berpindah kepada nawasikh. Nawasikh mubtada dengan khabar. Jadi kat situ ada sikit kekacauan daripada hukum asal kepada mubtada dan khabar. So kita dah bincang nawasikh secara ittifaq kan ada 3. Saya buat ulang kaji sikitlah sebab kita dah lama tinggal. Ada 3. So kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan zanantu wa akhwatuha. Kalau ikutkan zanantu wa akhwatuha ini, dia tidaklah termasuk dalam bab marfu'at. Tetapi kenapa disebut juga dalam bab marfu'at ni? Kerana untuk melengkapkan ketiga-tiga. Apa maksud ketiga-tiga? Ketiga-tiga nawasikh kepada mubtada dan juga khabar. Okey. Sebab tu panggil nawasikh. Nawasikh ini dia menasahkan hukum asal pada mubtada dan khabar. Contoh macam kalau kana wa akhwatuha, mubtada yang asalnya amil rafa' dia adalah amil maknawi berubah menjadi amil lafzi disebabkan ada kana di hadapannya. Macam itulah. Dan khabar, dan dia pun dah ada mubtada berubah jadi isim kana, dan khabar kana daripada rafa' menjadi nasab. Okey. Itu jelas. Itu je jelas. Kat skrin nampak kan apa yang saya nak tunjukkan? Alhamdulillah. Okey. Itu sedikit. Dan kemudian kita dah tengok pula, dah tengok nawasikh tu pula kita tengok, kita dah bincangkan tentang tawabi'. Kita tengoklah beberapa ciri-ciri tawabi', beberapa maudu'at yang terdapat dalam perbincangan tawabi'. So kita ada an-na'at. Kita ada ataf. Kita ada taukid. Taukid ada 3 cara kita dah sebut. Sama ada taukid, takkid ada hamzah ataupun takkid. So dia ada dia punya sebutan-sebutan. Dan terakhir kita ada badal. Okay. Setelah habisnya badal, sekarang kita akan berpindah pula kepada adadul mansub. Sekarang kita bincang pula tentang mansubat. Mansubat. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. Okay? Musannif dia kata apa? Tak boleh nak contoh nak. Dia kata kat sini mansubatu al-asma'. Nampak jelas? Al-asma'. Tak boleh contoh sini. Boleh contoh. Okey. Al-asma'. Jadi kat sini fokus kita masih lagi fokus pada isim. Okey, fa'al mansubat apa? Mansubat isim fa'al kita dah tengok pada tajuk yang lalu. Okey. So kat sini dia cakap mansubat itu ada 15 perkara. 15 perkara. Tapi kalau kita baca ada syarah-syarah yang lain mengatakan untuk mansubat ni sebenarnya ada lebih daripada 15. Cumanya dia fokuskan 15 ni sahaja mungkin kerana yang ini yang asasnya sahaja, asas basic. Okay, so kita ada apa 15 tu? Kita ada maf'ulun bih, kita ada masdar, zarfu zaman, zarfu makan, hal, tamyiz, mustathna, ismul la wal munada wal maf'ul min ajlihi wal maf'ul ma'ah, khabar kana wa akhwatiha, ismu inna wa akhwatiha, wa tabi' al mansub wa 4 asya'. Ada 4 perkara kita tahu semua ni, an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Aqulu yunsabu al ismu idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'an. Nampak? Dia sebut kat sini isim itu akan menjadi nasab sekiranya terletak ataupun berada pada tempat-tempat, salah satu tempat daripada 15 tempat yang disebutkan tadi. Nampak? Dia guna perkataan mawqi'. So dia seakan-akan puzzle lah. Okay, kita buat ayat.
macam puzzle. So puzzle ni untuk tempat ni, puzzle ni untuk tempat ni. Okay? Jadi sebab itu perlunya kita faham. Kalau jumlah ismiyah, apa komponen yang ada dalam jumlah ismiyah? Kalau jumlah fi'liyah, apa komponen yang ada dalam jumlah fi'liyah? Dan kita kena, secara basicnya kita kena susun ikut kedudukan dia lah. Cumanya, untuk bahasa Arab ni, apa yang membezakan bahasa Arab dengan beberapa bahasa yang lain, kedudukan elemen-elemen yang dalam setiap daripada jumlah daripada ayat tu boleh berubah kedudukannya. Sebagai contoh, kita kata jumlah ismiyah fi'liyah ada apa? Ada fi'il dengan fa'il. Kedudukan dia mesti yang pertama sekali fi'il dan yang kedua mesti fa'il. Kalau fi'il tu muta'addi kemudian ada maf'ul bih. Itu dia punya basic kedudukan dia. So let's say yang so tapi basically kedudukan ni macam tu. So kita kena faham. Oh, fa'il. Okay, kalau fa'il mudhari' iaitu tempat marfu'. Apa amil yang fa'il. Tempat yang kedua fa'il tempat marfu'. Okay, kemudian kalau fa'il tu muta'addi mansub pula. Maf'ul bih. Maf'ul bih ni tempat mansub. So kita kena ikut susunan turutan yang telah ditetapkan. Jadi kita kena faham benda tu. Sebab nahwu ni bukanlah kita just tahu baris tu macam mana. So kita kena tahu juga buat ayat. So kita kena praktik dengan buat ayat. Okay. Kena ada praktikal lah. Praktikal ialah kita terhad. Jadi kita tak boleh nak buat kelas khas untuk praktik apa yang kita dah belajar. So praktikal lebih pada persendirian. Okay. وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِعِ في باب يخصه على نحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات ونضرب لها ها هنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. Okay, so kita akan membincangkan, kita akan memperkatakan satu daripada tempat-tempat ni pada bab yang khusus sebagaimana yang telah kita buat pada tajuk marfu'at. Jadi kat sini untuk yang sekarang ni dia hanya memberi contoh sahaja. Untuk apa dia beri contoh tu? Dengan tujuan al-bayan wal-idah. Untuk dia menerangkan juga untuk memberi penjelasan sahaja. Okey, kita tengok kat sini. Ayyaqa'a maf'ulan bih. Ayyaqa'a apa ni? Ayyaqa'a apa? Mana dia punya fa'il? Dia dah dihazafkan. Maksudnya nak cakap apa sini? Isim tu. Ayyaqa'a isim maf'ulan bih. Nahu Nuhan min qawlihi ta'ala inna arsalna Nuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ayaqa'a masdaran. Isim tu dia jadi masdar. Nahu jazala min qawlika jazila Muhammadun jazala. Okay. Yang ketiga ayyakuna zarfu makanin atau zarfu zamanin. Fal awwalu nahu amama al-ustadhi min qawlika jalastu amama al-ustadhi. والثاني نحو يوم الخميس من قولك حضر أبي يوم الخميس. Itu punya zarfu zaman. Zarfu makan dengan zarfu zaman. So kat sini nanti kita akan tengok ada istilah khusus yang menghimpunkan zarfu zaman dengan zarfu makan ni. Alright. Dan masdar juga ada dia punya istilah khas dia. Nama lain bagi masdar ni apa nama yang digunakan. Okay. Tak boleh kita tengok ni, just kita bincang contoh-contoh saja. Yang keempat, ayyaqa'a halan nahwu dhahikan. Dhahikan min qawlihi ta'ala fatabassama dhahikan. Fatabassama dhahikan. Maka dia pun tersenyum dalam keadaan apa? Tersenyum dalam keadaan orang yang ketawa. Itu maksud dhahikan hal. So dia senyum, tabassaman senyum. Tapi senyuman dia sebabkan orang yang ketawa. So macam mana tu? Dia macam nak gelak tapi tak ada bunyi. Mungkin dia jadi macam itulah. Okey. Ayyaqa'a tamyizan nahwu 'araqan min qawlika tasabbaba zaidun 'araqan. Tasabbaba zaidun 'araqan.
Dia nampak cantik ni bahasa Arab ni. Dia cakap Zaid ni berpeluh je. Tapi ayat dia tasabbaba Zaidun araqan. Ay yaqa'a mustathnan nahu Muhammadan min qalika hadara al-qaum illa Muhammadan. Okey, telah datang seluruh kaum kecuali Muhammad je yang tak datang. Itu mustathna, pengecualian, istithna. Okey, seterusnya ayat qa'isman lillah an-nafiyah, lillah an-nafiyati. Nanti kita tengok nahwu talibu ilmin min qaulika la taliba ilmin mazmumun. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan la an-nafiyah ni. Apakah yang dimaksudkan la an-nafiyah? Yang ke-8 kita ada ayat qa'amuna dan nahwu Rasulullah min qaulika ya Rasulullah. Selanjutnya ayat qa'am maf'ulan li ajlih nahwu ta'diban min qaulika annafa al-ustadu tilmidha ta'diban. Ustaz ni telah membuat satu keganasan. Lebih macam tu lah. Tapi tujuan ni sebab tu dipanggil li ajlih. Tujuan dia buat kekerasan tu sebab apa? Untuk memberi pengajaran. Okey. Ay yaqa maf'ul ma'a nahwu al-misbah min qawlika dzakartu al-misbaha. Dekat sini apa? Saya mengulang kaji bersama-sama dengan misbah, bersama-sama dengan lampu. Okey. Sebenarnya ay yaqa khabaran likana aw ihda akhwatiha aw isman li inna aw ihda akhwatiha fal awwalu nahwu sadiqan min qawlika kana ibrahimu sadiqan li aliyin wa thani nahwu muhammadin min qawlika laita muhammadan yazuruna. Yang ke-12 ay yaqa na'tan li mansubin. Yang ni dah terus masuk kepada at-tawabi' na'at, ma'tuf, taukid dan yang terakhir badal. Okey. So far ada apa soalan ke? Ada apa soalan? Tak ada? Alhamdulillah tak ada lagi setakat ni, Ustaz. Okey, kita teruskan anwa'ul maf'ul bih. Okay, saya ni je, kita baca je. Terus ni kita akan berpindah kepada tajuk yang seterusnya itu jenis-jenis maf'ul bih. Benda ni saya rasa semua dah maklum. Okey, saya rasa tak perlu kita nak bincang panjang, tapi kita akan baca sekali lalu sahaja. Qala al-musannifu wa huwa qismani. ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. Okey. Ini jelas lah. Okey, dia kata maf'ul bih ni ada dua jenis. Yang pertama zahir dengan mudmar. Kita dah tahu dah apakah itu zahir, apakah itu mudmar sebagaimana perbincangan kita pada tajuk fa'il dan juga ada beberapa tajuk yang lain. Okay. Wa aqulu yanqasimu al-maf'ulu bihi ila qismaini. Al-awwalu az-zahiru wath-thani al-mudmaru. Wa qad 'arafta anna az-zahira ma yadullu 'ala ma'nahu bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Ini kita jelas. So, maf'ul bih ni terbahagi pada dua. Yang pertama zahir dengan mudmar. Dan kita dah tahu dah zahir ni apa yang menunjuk kepada makna tanpa memerlukan kepada apa-apa qarinah dia secara direct. Okey, wa anna al-mudmara ma la yadullu ala ma'nahu illa biqarinatin min hadhihi al-qara'in ath-thalath. فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا ضرب محمد بكرا ويضرب خالد عمرا وقطف إسماعيل زهرة ويقطع إسماعيل زهرة. Okay, so kita tak boleh dah baca Ismailun. Kenapa tak boleh baca Ismailun? Kenapa tak boleh baca Ismailun? Saya tahu sebab apa? Mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Apakah sebab Mamnu' min as-sarf kat sini? Alam. Okey. Dia mesti dua.
Sebab dia bukannya jam apa? Muntahal Jumuk. Sebab apa dia kena ada dua. Yang pertama alam, okey alam. Satu lagi? Ajam. Jam. Ahsantum. Okey. Seronok sikit kalau apa? Kalau Google Meet ni. Kalau Facebook tu cakap seorang-seorang tak syak. Ni baru syak. Dia dengan seorang. Alright. Okey, itu jelas. Okey, itu je jelas. Alamak, dia tak boleh conteng kat sini. Kalau boleh conteng sini dia. Boleh conteng Ustaz. Boleh kot? Sekejap. Tengok So kat sini jelas. Tak ada. Tak ada. Tak apa, biarlah. Tak boleh conteng. Alright. Okay, kan kalau guna Google Meet ni boleh conteng dekat skrin ni. Okay, tak apa. Itu jelas. So kat sini dia punya syahid dia. Kat mana ayat ni syahid dia? Yang pertama ayat Daraba Muhammad itu Bakran, Amran, Zahratan. Okay. Itu jelas. Wa yanqasimu al-mudmaru al-mansub. Al-mudmaru al-mansubu ila qismaini. Al-awwalu al-muttasilu wal-thani al-munfasilu. So zahir ni tak adalah perbincangan yang panjang. Kita jelas apakah yang dimaksudkan dengan zahir. Mudah nak faham, isim zahir tu adalah bukan isim mudmar ataupun bukan kata ganti nama diri. Selain daripada itu adalah isim zahir. Selain daripada bukan kata ganti nama diri adalah isim zahir. Ataupun selain daripada asma Allah atau isim mudmar. Itu nak mudah faham dia. Amal muttasilu fahuwa ma la yubtadu wa ma la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Ini kita dah tengok dah dia punya ta'rif ni. Okey. Apa yang tidak boleh kita mulakan kalam dengan dia? Itu adalah ta'rif ataupun konsep kepada dhamir al-muttasil. Ataupun tidak sah terletaknya dia selepas daripada illa fil ikhtiyar. Dalam keadaan kita nak memilih. Nanti kita tengok. Wa amal munfasilu fa huwa ma yubtada'u bihi al-kalamu wa yasihhu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Okey, apa yang kita boleh mulakan kalam dengan dia. Dan juga dia sah, maksudnya boleh dia diletak lepas daripada illa. Itu adalah munfasil. Okey, itu ada konsep untuk isim al-munfasil. Isim mudmar al-munfasil. So, walil muttasili 12 lafzan. Walil muttasili 12 lafzan. Dia ada, saya rasa semua ini jelas. Tak apa, kita baca je dulu. Al-awwalu al-ya. Ada siapa nak baca ni? Sebab saya seorang baca, penat juga. Ada siapa baca? Sebab boleh baca kan? Siapa nak baca 12 ni? 12 lafaz ni? Seorang? Baca je. Cuba Ustaz. Cuba je baca je. Dari mana-mana? Al-awwalu al-ya' tu ya? Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu al-ya'u wa hiya lil mutakallimil wahidi wa yajibu an yussala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunul wiqayati nahu ata'ani Muhammadun wa yuti'uni Bakrun wa ati'ni ya Bakr. Okey, terima kasih. Nanti sekejap saya nak terangkan dulu, nanti boleh sambung yang kedua pula. Kat awal dia cakap al-ya. Okey, al-ya. Yang kita tahu al-ya ni kita tahulah dah maklum dia untuk ana lah li mutakallim wahid. Wa yajibu, nampak dia kat sini dia tulis apa? Yajibu itu benda yang penting. Wa yajibu ay yufsala bainaha wa bainal fi'li bidunin usamma nunul wiqayah. Kenapa dia panggil nunul wiqayah? Jadi saya rasa konsep nunul wiqayah ni semua jelas lah. Nunul wiqayah. Sebab apa? So untuk yang ni,
untuk muttasil ni, okey, isim mudmar muttasil ni bagi maf'ul bih, dia akan bersambung dengan fi'il. So bayangkan ya, yadribu, lepas tu kita dah cakap dia memukul saya kan, yadribu, kalau kita nak guna isim mudmar kat situ, dia memukul aku, kita akan guna ya lah sebagai isim mudmar kat situ. Cumanya kalau kita sambungkan secara terus mubashir, yadribi, which is tak boleh untuk fa'il. Kenapa tak boleh fa'il? Kita kena faham. Fa'il memang secara dasarnya dia tak akan berlakunya ataupun tak akan menerima baris kasrah pada hujung perkataan dia. Kecuali kalau iltiqa' sakinain lah, itu benda lain lah. So kalau bukan iltiqa' sakinain, so dia memang tak akan terima langsung baris bawah. Dia tak akan jadi yadribi. Sebab itu dia letak nun, yang mana nun ini menjadi penjaga kepada fi'il dari berbaris bawah. Sebab tu yadribuni. Nampak? Itu function nun wiqayah. Yadribuni. Okey, ataupun ya'khuduni. Nampak? Dia tak boleh ya'khudhi. Jadi tak kena. Okey? Sebab tu dia kata nun wiqayah. Okey, tak betul terus. Itu secara lalu lah. Okey, yang kedua baca siapa? Orang yang sama ke? Dia. Terus. Wasani na wa huwa lil mutakallimil mu'zami nafsahu aw ma'ahu Mu'azzami nafsahu. al-mu'azzami nafsahu aw ma'ahu ghairu. Nahu ata'ana abna'una. Okey, terus ata'ana abna'una. Okey, terus nampak kat situ ata'ana, nun tu dia bersambung dengan fi'il. Okey, terus. والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر المذكر نحو طاعك ابنك. Okey, terus. والرابع الكاف المكسورة الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أطاعك ابنك. Okey, terus. والخامس الكاف المتصل بها الميم والالف وهي للمثنى المخاطب مطلقا نحو أطاعكما. Okey, sekejap Okey, sekejap saya berhenti sekejap. Okey, kalau kita perasan, okey, yang ni perbincangan yang sebelum saya nak bawa ni lebih kepada kita perasan al-kafu al-maksuratu. Nampak? Al-kaf, huruf ni biasanya kita akan berikan dia jantina perempuan. Al-kafu al-maksuratu. Al-kafu al-maftuhatu. Nampak? Jadi kita kena perhatikan benda ni. So kalau kita cakap tadullu al-kafu, kita boleh cakap ya dulu. Kaf itu menunjukkan kepada. Tadullu al-kafu ila ad-dhamir. Nampak? Kalau kita nak menggunakan kaf, nak menceritakan kaf tu, dia punya jantina yang sesuai digunakan adalah perempuan, bukannya lelaki. Tetapi kalau kita tengok al-khamis dengan sadis tu, kita cakap al-kafu al-muttasilu. Kalau kita tengok al-kaf al-maftuhatu, yang ini kita cakap dia nak akan berdekat kepada kaf kan. Yang kita dah tahu, kita dah sepakat. Okey, kaf ni kalau na'at dia mesti jadi jantina perempuan juga. Tapi kenapa al-kaf al-muttasil? Kenapa tidak al-kaf al-muttasilah? Itu persoalan dia. Okay, kalau kita perhatikan ayat tu, al-kaf al-muttasil biha. Sebenarnya al-muttasil ni, dia tidaklah menceritakan tentang kaf. Tapi dia menceritakan yang mim ni, dia yang bercantum, dia yang berhubung dengan al-kaf. Sebab tu dia pakai al-kaf al-muttasilu biha al-mimu. Sebab tu al-mimu itu menjadi apa? Menjadi kat situ dipanggil sebagai dia jadi fa'il kepada isim maf'ul ni. Isim maf'ul yang beramal dengan amalan fa'il. Saya rasa jelaslah tu. Saya pernah sebut perkara ni waktu perbincangan sebelum-sebelum ni.
Okey, syibih fi'il. Yang ni dipanggil syibih fi'il. Sebab tu kalau perhatikan, so kita selain kita baca buku, walaupun kita dapat maklumat, kita tengok juga macam mana aturan perkataan tu. Jadi kat situ dari situ kita belajar sikit demi sikit untuk kita memahirkan kita punya penulisan. Al-kaf al-muttasilu biha al-mimu. Okey? Al-kaf al-muttasilu biha al-mimu wahdaha. Al-kaf al-muttasila al-mimu wal-alifu. Sebab tu dibaca al-mimu. Tidak dibaca al-mima, tidak baca al-mimi. Macam mana mim tu dia dapat dhammah? Macam mana mim tu dia dapat rafa' daripada isim maf'ul al-muttasilu. Ini kan isim maf'ul, isim fa'il. Al-muttasilu biha. Bukan isim maf'ul, isim fa'il. Alright. Okey, jelas ya? Okey, terus baca. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين نحو أطاعكم. Okey, terus baca. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات نحو أطاعكن. والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة نحو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا نحو أطاعهما. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. Okey, terima kasih banyak. Dah, okey, terima kasih. Fa'il ta'addi lah secara obviousnya. Itu untuk al-muttasil. Untuk al-munfasil juga ada isna asyara lafzan aidan. Wa iya murdafatun bil ya' lil mutakallimi wahdah. Au na lil mu'azzam nafsahu au ma'a ghairihi. Okey. So untuk yang munfasil ni juga dia ada 12 lafaz dia. Cumanya yang membezakan dia adalah dia ada penambahan murdafah. Okey, dia ada iya kat depan tu. Sebagai contoh dalam ayat dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat sini dia jadi munfasil, dia tidaklah bercantum dengan fa'il. Dia tidak semestinya dia ada kat depan lah. Kat sini. Kalau kita tengok seterusnya kat sini was-sahih anna dhamir. Okey, sekejap. Sorry, kita baca balik. Walil munfasili 12 lafzan aidan wa hiya iya murdafatun bil ya. Ini saya nak muazzam nasah dengan ma'azam jelaslah. Fi مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر أو بالكاف مكسورة للمخاطب المفردة المؤنثة ولا يخفى عليك معرفة الباقي. Ini jelas lah. Dia nak cakap apa? Untuk yang maf'ul bih ni, huruf yang sama juga digunakan, cumanya perbezaan ni adalah dia ada iya kat situ. Dan yang kedua, dia tidak bersambung dengan fa'il. Sebagai contoh, ata'ahunna. Ata'ahunna kat sini kan. So kat sini kalau kita nak cakap dia munfasil, dia jadi apa? Iyahunna ata'a. Macam tu. Dia akan jadi kat depan ataupun dia akan jadi, kita akan tengok kat sini. Was-sahih anna ad-dhamira huwa iya wa anna ma ba'dahu lawahiqun. Wa anna ma ba'dahu lawahiqu
tadullu ala takallumi awil khitabi awil ghaibati. Taqulu iyaya ata'at talamid. Ata'a talamidu. Wa ma ata'at talamidu illa iyaya. Wa minhu qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qawluhu subhanahu amara an la ta'budu illa iyyah. Okey. So kat sini dia cakap sebenarnya yang dhamir ni adalah iya tu. Kemudian dia disambung, ada dia punya ekor dia ada lawahik dia. Yang menunjukkan kepada lawahik ni apa dia punya functionnya, nak menunjukkan dia ni adalah untuk mutakallim ke, untuk mukhatab ke, ataupun untuk ghaibah. Kat situ. Iya. Dia kat sini ada perbincangan lah. Dia kat sini yang sebenarnya ad-dhamir tu bukanlah huruf-huruf yang tadi yang kita dah bincang ni. Bukanlah ya, bukanlah na, bukanlah kaf baris atas ke, kaf baris bawah ke. Bukan. Itu perbincangan dia lah. Dia kata yang sahihnya adalah dhamir tu adalah iya. Okey. Cumanya kat sini, kalau kita perhatikan, yang first kita nampak maf'ul bih tu dia dah tak bersambung dengan fi'il. Dan kedua, maf'ul bih tu juga boleh berada di hadapan. So kat sini sedikit penambahan, mungkin ada yang dah tahu. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebenarnya kita boleh je buat ayat na'buduka. Na'buduka wa nasta'inuka. So boleh je sebenarnya kita buat ayat tu. Tapi kenapa kaf itu yang asalnya adalah dhamir, dia jadi daripada muttasil, kenapa dia jadi munfasil? Apakah rasti yang berada pada sebaliknya? So iya tu kaf kan, na'buduka dengan nasta'inuka tu, kaf tu daripada dia berada di belakang berubah daripada depan. Kerana apa? Nak menunjukkan takhsis. Maksudnya apa? Hanya kepada engkau sahaja yang kami sembah dan hanya kepada engkau sahaja yang kami meminta pertolongan. Kalau kita cakap na'buduka, kalau kita terjemah, kita akan terjemah kami sembah engkau dan kami meminta pertolongan kepada engkau. Nampak dia punya perbezaan dari segi dia punya balaghah dia. Balaghah dia berbeza. Okey? Itu dia punya sedikit tambahan lah. Alright. So, itu saja untuk maf'ul bih. Perbincangan dia tak adalah panjang sangat. Itu saja. Secara basic lah. Tapi kalau siapa nak lebih mendalam, boleh buka buku Nahwu. Okey, sekarang ni ada persoalan ke? Ada persoalan? No, dia macam ni lah, macam yang Ustaz Dr. Wan Rosli tulis, memang ramai student as-sukutu alamatul ridha. Okey, dia ramai yang suka diam. Okay, tak apa. Jadi saya rasa untuk malam ni sampai situ saja dulu. Dan esok insya-Allah 8.30 pagi kita akan mula al-masdar. Okey, masdar di tempat yang sama kat Google Meet. Nanti kita link tu saya tak tahu link yang sama akan digunakan ataupun ada link lain, wallahu alam. Itu pihak admin akan uruskanlah. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada yang sedikit ini kita bincangkan memberi faedah lah walaupun sedikit, dan akan menjadi miftah, kunci kepada pemahaman kita untuk memahami bahasa Arab dengan lebih mendalam lagi. Yang dengannya ataupun dengan bahasa Arab itu dapatlah kita memahami kalamullah dan juga sunnah nabawiyah syarifah. Okey, terima kasih. Apa yang salah, apa yang kurang itu datang pada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.